عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Hasyiah Syekh Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Pada kata muhasyi wa khairul umuri awsatuha. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وخير الأمور أوساطها. Kata muhasyi kita, dan sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengah-tengahan, yang duduk tengah. Sebaik-baik umur ialah yang di tengah. Perkara-perkara yang di tengah. Jadi, apa dia ini? Berkaitan dengan takdir alif lam pada alhamdu. Adakah dia merujuk kepada al-istighraq, yang mana ini yang kita warna hijau ni, ataupun al-jins, alif lam al-jins, ataupun alif lam al-ahdiyah. Jadi alhamdu, alif lam pada alhamdu itu tiga pandangan lah. Boleh kita katakan al-istighraq, lepas tu al-jins ataupun al-ahd. Sebaik-baiknya yang tengah. Kata muhasyi kita al-jins, alif lam al-jinsiyah. Kenapa? Okey. Didatangkan ilah. Li'annahu kada'wa syai'. Kerana bila kita memilih alif lam itu, alif lam al-jinsiyah, maka itu seumpama kita melakukan satu pendakwaan. Da'wa syai'. Kada'wa syai'. Kita mendakwa sesuatu. Apa dakwaan yang kita dakwa itu? Asyai' itu wa huwa syai' itu ikhtisasul afrad. Kita mendakwakan ikhtisasul afrad. Tertentunya juzuk-juzuk fardun. Juzuk-juzuk puji-puji. Mengikhtisaskan setiap fardun daripada puji-pujian itu bibayinatin, dengan ada bayinah. Apa bayinahnya? Jadi dakwaan kita itu kita sertakan dengan bayinah. Sekarang ni alif lam itu yang dipilih di sini ialah lil jins. Maka kita telah mendakwa bahawa pengkhususan ikhtisas afrad itu, afrad alhamdu itu dengan bayinah, dengan ada buktinya. Apa dia bayinah itu? Wahiya ikhtisasul jinsi, iaitu tertentu dan khususnya jenis. Okey. Maka di situ kita telah menyatakan bahawa kita mengkhususkan jenis itu alif lam al-jinsiyah dengan membawa maksud dia itu mengkhususkan setiap puji-puji yang ada itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tengok dia kata ni semua wajah kenapa dipilih aulanya ialah alif lam al-jins. Kada'wa syai' li'annahu kada'wa syai'i.
seperti mendakwa sesuatu. Iaitu apa sesuatu itu, wa huwa ikhtisasul afrad bi bayyinah, iaitu mengkhususkan afrad itu dengan ada bayyinah. Apa bayyinah itu? Wa hiya ikhtisasul jinsi, iaitu tertentunya jenis. Fayakunu, maka jadilah dia min babil kinayah, daripada bab kinayah. Maka jadilah apa tafsiran kita tadi bagi alhamdu dengan alif lam itu, alif lam al-jinsiyah, menunjuk kepada setiap afrad bagi puji itu, iaitu jadilah dia min babil kinayah, daripada bab kinayah. Dalam balaghah, bab kinayah. Kinayah tu apa? Dalam bab kinayah, kinayah ni ialah lafzun urida bihi ghairu ma'nahu al-asli ma'a jawazi iradati ma'nahu al-asli. Lafzun urida bihi ghairal ma'na al-asli atau ghairal ma'nahu al-asli. Lafaz yang dimaksudkan bukan makna asal perkataan. Lafaz itu tidak dimaksudkan makna asal dia, tapi ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli. Tapi mungkin boleh juga kita maksudkan makna yang asal. Contoh yang biasa kita dengar, orang buat contoh ialah tangan panjang. Itu dalam penama ni, dalam adat kebudayaan kita atau perumpamaan kita pun kita gunakan kinayah. Kinayah ni perumpamaan lah. Maka kita kata Zaid tangan panjang. Jadi Zaid tangan panjang ni, maksud asal tangan panjang ialah juzuk tangannya itu panjang daripada tangan orang biasa, yang tidak sesuai dengan ukuran badan dia. Itu panggil tangan panjang. Nampak tak? Pada makna yang asal. Tapi adakah dimaksudkan Zaid tangan panjang tu ialah begitu? Tidak. Kita nak memaksudkan Zaid itu tangan panjang itu ialah, kalau bahasa Melayu lah, bahasa Melayu kita dalam adab atau uruf kita, tangan panjang tu makna suka mencuri. Orang yang suka mencuri, tangan panjang. Tapi boleh tidak, kalau orang dengar kali pertama Zaid tangan panjang tu, boleh tak dia nak mengatakan memang sungguh yang kita maksudkan memang tangan Zaid ni panjang pada orang? Tangan dia sampai kat lutut lah contoh. Tak? Tangan orang tak sampai kat lutut kan? Tangan dia sampai kat lutut. Jadi boleh juga. Maka itu dipanggil kinayah. Lafzun urida bihi ghairul ma'nahul asli ma'a jawazi iradatil ma'nah al-asli. Lafaz yang tidak dimaksudkan makna asal, tapi boleh juga. Tapi dalam konteks itu tidak dimaksudkan makna asal. Dalam bahasa Arab banyaklah kathirur ramad, tawilun nijat. Kalau bahasa Arab pula tangan panjang, kalau kata tangan panjang tu pemurah. Kalau budaya Melayu ni tangan panjang ni pencuri. Okey. Maka jadilah ketika itu dia itu daripada bab al-kinayah. Ala haddi, seumpama. Ala haddi makna seumpama. Ala haddi, seumpama. Kita ambil contoh kinayah tu macam mana? Seumpama Zaidun, ala haddi Zaidun tawilu an-nijad. Zaid itu, yang ni contoh kinayah. Zaidun tawilun nijad. Zaid itu panjang tali sarung apa ni? Sarung an-nijad ini ialah tali sarung pedang. Tali sarung pedang. Jadi orang pedang zaman dulu kan, pedang tak. Contohlah pedang. Jadi dia akan ikat tali tu kan. Tali pedang tu yang akan dibawa, yang akan diletak pada bahu tu. Jadi Zaid ini tawilun nijat, panjang tali pedang. Itu makna asal. Adakah dia menunjukkan dia tali pedangnya panjang? Bukan. Nak dimaksudkan di sini dia tu orang tinggi. Hamailus saif, iaitu hamail yang membawa pedang. Hamail ini makna yang memegang pedang. Yang memegang makna tali yang memegang pedang lah. Bekasan pedang, bekasan ataupun tempat membawa pedang.
tempat bawa pedang. Jadi itu asal makna an-nijat. Tawilun nijat, panjang bekas atau tempat bawa pedang, tali yang membawa pedang tu. Maka digunakan sebagai kinayah menunjuk kepada apa? Wa yalzamu minhu, lazim daripada panjang tali yang dibawa pedang itu, wa yalzamu minhu tulul qamah, iaitu tinggi badan dia. Tinggi badan seseorang tu. Sebab apa? Kalau orang tu pendek, tali dia pendek je lah. Nampak tak? Bawa pedang bekas dia tak perlu panjang. Tapi kalau orang tu panjang, tali pembawa pedang ni mesti akan jadi panjang. Kerana nak sesuai dengan saiz badan. Maka itu dipanggil kinayah. Itu boleh tengok balik dalam bab balaghah lah. Tawilun nijat menunjukkan kinayah kepada seorang itu badan dia tinggi, panjang, lonjong. Okay. Jadi ini begitu juga. Jinsiyah pada asal makna jinsi, kinayah kepada merujuk kepada setiap afrad. Walaupun al-jinsi itu merujuk pada umum jenis tanpa merujuk satu-satu, tapi dia itu kinayah kepada tertentunya puji setiap puji-pujian. Begitu. Wa ma'lumun, dan telah maklum, annal kinayata ablagu minas sarih. Kinayah itu lebih balaghah, lebih tinggi dan lebih dalam maknanya daripada lafaz yang sarih. Sebab itu kalam kinayah ini, percakapan kita secara kinayah itu lebih balaghah, lebih tinggi dan maknanya lebih kuat daripada kalam sarih. Jadi kalau kita sebut alif lam tu istighraqiyah, maka itu makna sarih. Kerana alif lam tu secara sarih menunjuk pada kullu fardin. Tapi bila kita kata dia tu alif lam al-jinsiyah, itu berlaku kinayah. Dan kinayah itu lebih tinggi dan lebih kuat daripada lafaz sarih. Kerana itu Syekh kata khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya yang pertengah, iaitu al-jins. Okey, itu dari segi kita bandingkan al-jinsiyah dengan istighraqiyah pula. Bagaimana kalau kita bandingkan al-ahdiyah pula? Wa idza ju'ilat al lil ahdi. Kalau kita jadikan alif lam alhamdulillah itu alif lam lil ahdi, yang menunjuk kepada makna puji itu, pujian yang termaklum itu. Wa ju'ila al-ma'hudu, dan dijadikan al-ma'hud, apa yang telah maklum, apa yang telah termaklum itu, al-ma'na al-awwal, makna yang pertama. Kan dia kata ada dua makna kan. Makna yang pertama apa dia? Wa huwa hamdullahi nafsahu, iaitu puji Allah akan dirinya sendiri faqat. Jadi pada alif lam al-ahdiyah tadi ada dua makna. Kalau kita katakan bahawa itu puji Allah Ta'ala, hamdulillah faqat, Allah Ta'ala puji akan diri saja, maka ta'ayyana an takuna lamu fi lillah, maka mestilah ketika itu jadilah lam pada fi lillah, alhamdulillah itu lil ikhtisas. Alif lam itu lil ikhtisas, alif lam yang memberi makna ikhtisas, awil istihqaq, dan alif lam yang memberi makna istihqaq sahaja. Jadi kalau kita kata alif lam alhamdu tu lil ahdi, yang ma'hu itu ialah puji. Puji itu, yakni puji Allah akan dirinya, lillah, hanya kepada Allah. Maka lillah itu, lam pada lillah itu ialah lam likhtisas ataupun lam listihqaq sahaja. La lil milki, tak boleh kita nak menyatakan bahawa lillah itu, lam itu lil milki. Kenapa? Li'annal qadimah la yamliku. Kerana apuan? Mana tadi? Li'annal qadimah la yumlak. Kerana yang qadim tidak dapat dimiliki.
Yang qadim tidak dapat dimiliki. Li'annal qadimah la yumlak. Kerana yang qadim, sesuatu yang qadim tidak boleh dimiliki. Macam mana nak milik dia tu qadim? Yang ada milik itu ataupun yang boleh dimiliki itu benda yang baru. Jadi yang qadim macam mana nak milik? Jadi alhamdu itu tak boleh kita kata alhamdu kalau kita maknakan al-ahdiyah dengan makna puji itu puji Allah ialah milik Tuhan. Mana puji Allah ni qadim dah. Maka hak qadim tidak boleh milik bagi Tuhan. Nak milik kerana dia sebab dia menunjuk pada diri dia dah. Nampak tak? Jadi ketika itu tidak boleh kita katakan lam pada lillah itu lil milki. Hanya kita boleh anggapkan dia lam lil ikhtisas ataupun lil istihqaq. Okey, selesai. Itu makna al-ahdi dengan kita maksudkan ma'hud tu ialah hamdulillah saja. Bi khilafi ma idza ju'ilat lil jinsi aw lil istighraqi aw lil ahdi. Lainlah kalau kita jadikan ju'ilat apa? Ju'ilat alif lam pada alhamdu itu lil jinsi, alif lam jinsiyah, aw lil istighraq ataupun alif lam lil istighraqiyah, aw lil ahdi wa ju'ilal ma'hudu al ma'na tsani, ataupun alif lam itu alif lam lil ahdi tapi dengan makna al ma'hud itu ialah makna yang kedua. Apa dia makna kedua? Hamdulillah wal apa nama ni wal anbiya wal wa auliya kan. Puji Allah, puji para nabi dan puji para wali. Mana hot ni? Ia merujuk kepada ni. Hamduhu bihi, merujuk kepada ni. Ya. Ia merujuk kepada yang ini makna kedua ni. Maka kalau begitu awlil ahdi wa ju'ilal ma'hudu al ma'na ath-thani fa innahu yasihhu, maka ketika itu sah an takuna lamu lil ikhtisas aw lil istihqaq aw lil milki. Maka bolehlah ketika itu lam pada lillah itu memberi makna lam lil ikhtisas ataupun lam lil istihqaq ataupun lamul milki. Dengan makna puji-puji itu tertentu bagi Allah, puji-puji itu berhak bagi Allah, puji-puji itu milik Allah. Boleh tiga-tiga. Okey. Kalau yang pertama, yang kedua itu tidak ada masalah lah. Al-ikhtisas dengan istihqaq tak ada masalah lah. Pada masalah jinsi ataupun al-istighraqi tidak ada masalah. Lil ahdi, kenapa lil ahdi dengan makna yang kedua ini? Li'annal murakkab. Dia akan ni elah kepada kenapa boleh kita andaikan lam itu lil milki juga kalau hatta pada jika dianggap al itu lil ahdi dengan makna kedua. Li'annal murakkabah minal qadimi, kerana yang tersusun daripada yang qadim, wal hadithi, dan juga yang baharu, hadithun. Sesuatu yang tersusun daripada yang baharu dan yang qadim, benda itu boleh kita anggap sebagai baharu. Tadi kan kalau alif lam itu kita kata alif lam lil ahdi kan, lil ahdi dengan makna kedua. Apa dia makna kedua? Hamdulillah wal anbiya wal auliya kan. Maka alhamdu tu lillah. Lam ni boleh kita kata lam dengan makna ikhtisas dengan istihqaq memang jelas. Lam ni juga boleh kita maksudkan milik. Sebab apa? Sebab di sini bercampur ni. Puji Allah qadim, puji Nabi baharu, puji wali baharu. Maka sesuatu yang berhimpun baharu dan qadim dikira baharu dari segi statusnya itu. Dikira baharu. Maka bolehlah dimilik. Sebab itu boleh kita katakan puji itu yakni puji-puji Allah, para nabi, puji Allah akan dirinya, puji Allah akan Allah, puji nabi akan Allah, puji wali akan Allah itu milik Allah. Sebab apa ni? Merujuk kepada hak baru ni lah.
Maka kerana itu boleh diandaikan lam lillah itu lil milki juga. Okey. Cuma apanya beza. Lakin ala istighraq, di atas pandangan mengatakan alif lam pada alhamdu itu lil istighraq, yulahazu hayatul afrad. Atas pandangan alif al itu al istighraq, maka dimulahazahkan. Yulahazu hayatul afrad. Hayatul afrad al mujtami'ah, ataupun yulahizu hayata. Boleh juga, makna al istighraq itu memulahazahkan. Mulahazah. Jadi nak baca yulahazu pun tak apa, hayah ini sebab dia bukan apa nama ni, bukan muannas yang hakiki pun. Yulahizu pun tak apa. Wa ala lakin ala al-istighraq, istighraq itu yulahizu hayata al-afrad, dia mulahazahkan hayah al-afrad, aspek setiap individu, setiap satu-satu daripada puji. Al-mujtami'ah, hay'ah al-afradil mujtami'ah, setiap satu-satu puji yang berhimpun. Hatta yujada at-tarkib, sehinggalah datangnya tarkib, susunan, sehinggalah dia itu tersusun. Okay, jadi dalam masalah bezanya situ, alal istighraq, atas jalan istighraq tadi, atas jalan istighraq, maka dimulahazahkan keadaan afrad itu berhimpun, sehinggalah berhimpunnya itu sehingga menjadi tersusun. Maka apa nama ni, itu kalau kita andaikan atau kita mulahazahkan, kita anggapkan bahawa alif lam itu listighraq. Itu perbincangan berkaitan dengan alif lam pada alhamdu. Habis itu. Kemudian masuk pada qaul muhasyi, qauluhu ala rasulillah. Ala rasulillah. Alhamdu tadi kat mana tadi? Alhamdu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selawat dan salam tu ke atas Rasulullah. Qauluhu ala rasulillah, ke atas Rasul Allah, utusan Allah. Muqtada zahir, muqtada yang menunjuk oleh zahirnya, al-idmaru, zahir kalam sepatutnya di tempat tersebut, maqam tersebut patut diidmarkan, didhamirkan lafzul jalalah itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih. Sebab apa? Sebab lafzul jalalah Allah telah sebut dah. Muqtada zahir, tuntutan zahir daripada ibarat. Tuntutan zahir makna, muqtada zahir, tuntutan zahir ni makna tuntutan zahir ibarat. Kalau kita nak buat, sepatutnya kita datangkan dhamir sahaja. Wassalatu wassalamu ala rasulih. Kerana apa? Kerana Allah itu telah disebut sebelum tu. Patutnya kena dhamir sajalah. Muqtada zahir al-idmar. Bi'an yakul, dengan bahawa dikata ala rasulihi, di atas rasulnya sahaja. Tapi kenapa di sini musannif kata ala rasulillah, diulang balik lafzul jalalah? Kata muhasyi kita, wala'alla nuktatal izhar, boleh jadi nuktah. Nuktah ni maksudnya rahsia atau asbab. Nuktah ni syai'un latif, sirrun latif, benda sirrun khafi, sesuatu rahsia ataupun hikmatnya. Hikmat al-izhar, menzahirkan lafaz Allah itu. Al-izhar fi maqamil idmar dipanggil. Menzahirkan nama pada kedudukan tempat yang sepatutnya diguna dhamir. Tempat itu sepatut guna dhamir.
tiba-tiba dia gunakan isim zahir. Nampak tak? Jadi dia bukan saja-saja tu. Wala'alla nuktatal izhar boleh jadi nuktah. Asbab hikmat dizahirkan lafzul jalalah ialah ziyadatu tafkhimi sya'ni Rasulillah, ialah menambahkan keagungan, kebesaran sya'ni Rasulillah, kedudukan dan keadaan Nabi SAW. Dia nak agungkan lagi kedudukan dan tempat kerasulan Nabi SAW biidhafatihi ila ismihi ta'ala as-sarih, dengan disandarkan kepada nama Allah Ta'ala yang sarih, yang jelas. Tak sebut dhamir dah, sebut nama Allah lagi, Allah terus. Ala rasulihi dhamir. Dhamir ni ialah kerana dhamir tu boleh ihtimal banyak kan. Tapi bila sebut ala rasulillah, dizahirkan, disarihkan nama Allah Ta'ala, itu nak ziyadah pada membesarkan, mengagungkan kedudukan Nabi SAW biidhafatihi ila ismihi ta'ala as-sarih. Wa ma asyrafaha, dan alangkah mulianya min idhafatin. Ma asyrafaha ni ta'ajjub, sirah ta'ajjubiyah. Wa ma asyrafaha min idhafatin, alangkah mulianya pada sandaran. Mulialah. Kenapa? Kerana disandarkan kepada Allah, Khaliq wa Rabbil Alamin, Tuhan dan pencipta sekalian alam. Maka alangkah mulianya idhafat tersebut. Sebagaimana Baitullah, Kitabullah. Tak? Jadi itu mulia. Maka wa ma asyrafaha min idhafah. Jumlah ni jumlah ta'ajubiyah ni. Jumlah ta'ajubiyah. Makna alangkah mulianya idhafah itu. Okey, habis itu. Walam yaqul. Jadi kitab ni sebagaimana kita sebut, seeloknya sebelum kita baca tu, sebelum kita start pembacaan bersama-sama pada waktu malam atau waktu-waktu yang kita online ni, eloknya kita baca dulu sekali, supaya kita dapat mudah untuk faham. Mudah untuk faham. Kalau kita ada dekat mana yang payah tu, kita boleh tandakan dulu. Kadang-kadang kita baca rasa makna lain, kita faham kod lain, tapi bila kita baca sama-sama, maknanya rupanya kod lain. Jadi mudzakarah dan juga mutalaah sebelum daripada pengajian itu penting sebenarnya, untuk kita nak latih kita pemahaman kita, dan adakah pemahaman kita itu kena dengan apa yang murad daripada muallif rahimahullah. Okey, habis. Walam yakul ala nabiyhi, dan tidak berkata musannif ala nabiyhi. Musannif kata ala rasulillah, tidak kata ala nabiyillah atau ala nabiyhi. Kenapa? Ni kenapa memilih lafaz risalah, tidak pilih lafaz nubuwah, pilih rasul tak pilih nabi, padahal Rasulullah tu rasul, dia tu nabi. Kenapa dia athara lafzar rasul ala lafzan nabi? Kenapa musannif pilih lafaz rasul daripada lafaz nabi? Li'anna risalata asyrafu minan nubuwah, kerana kerasulan itu lebih mulia daripada kenabian. Ala sahih, di atas pandangan yang sahih. Kenapa risalah itu lebih mulia daripada kenabian? Ini dia ajar kita ta'lil dan sebab. Bukan makna kita semata-mata taklid saja. Apa tak? Jadi kitab-kitab yang mutawassit ataupun kitab-kitab yang terkedepan ini, yang lebih mendalam, dia akan ajar kita apa hujah kita kata demikian, apa sebab kita kata demikian. Itu illah hikmah tu perlulah apabila kita dah telah ada asas dalam akidah. Kita kena tahu kenapa dia begitu. Kalau kita sekadar hafal saja, ikut saja, saling saja, kalau walaupun banyak kali kita mengaji tak sama, tapi sekadar tu saja, maka kita masih pada tahap taklid lagi. Kita masih pada tahap taklid lagi, yang mana kalau kawan tanya kenapa gitu, itu syubhah tu boleh mari lagi. Syubhah tersebut boleh datang lagi. Tapi kalau kita pegangnya kerana kita tahu dianya sepatut jadi begitu, kan apa? Maka itu akan menaikkan kita
pemahaman kita dan akidah kita kepada keyakinan yang lebih kuat. Okey, sekarang ni risalah lebih mulia daripada nubuwah. Ala sahih atau qaul yang sahih. Makna di sini ada khilaf lah. Kenapa? Lita'addi athariha, kerana muta'addinya kesan risalah itu melangkaui. Ta'addi ni melangkau dan melampaui kepada hak lain. Risalah utusan. Utuh makna ada yang diutus dan kepada siapa yang diutus. Ta'addi kesan dia ta'addi. Adapun nubuwah daripada nabat, nabat ni makna wahyu dan juga beritahu. Jadi itu satu pihak Allah kepada Nabi. Tapi kalau kerasulan, makna ada sesuatu risalah yang nak disampaikan. Makna ada pihak yang kena disampaikan. Jadi lita'addi athariha, kerana melangkaui dan melampaui kesan risalah itu. Bi khilafin nubuwah, menyalahi dengan nubuwah. Nubuwah terima kenabian saja. Ada nabi yang Allah Ta'ala wahyu kepadanya, yang mana tidak disuruh beritahu kepada yang lain. Sebagaimana pada takrif nabi lah. Khilaf pada takrif nabi dan rasul tu maklum dah. Dan mungkin lepas ni dia akan sebut dalam kitab ni lah. Okey. Bi khilafin nubuwah. Jadi ini pandangan yang sahih. Khilafan lil Izz ibn Abdissalam, menyalahi bagi pandangan Izzuddin ibn Abdissalam. Izzuddin ibn Abdissalam dia kata nubuwah itu lebih mulia daripada kenabian. Menyalahi bagi Izz ibn Abdissalam fi qawlihi, pada katanya bil aksi, dia mengatakan sebaliknya. Kenabian itu lebih mulia pada kerasulan. Apa illah dia? Mu'allilan, hal keadaan Izzuddin bin Abdissalam ini membuat dalil bagi pandangannya itu bi anna nubuwata fiha ta'alluqun bil haqqi, kerana pada kenabian itu ada ta'alluq, dia berkait dengan Allah Ta'ala. Bila sebut nubuwah, makna pihak Allah, wahyu yang turun daripada Allah kepada Nabi. Jadi ta'alluq itu ta'alluq dengan Allah Ta'ala. War risalata, ay wa anna risalata fiha ta'alluqun bil khalqi, dan kerasulan itu, risalah itu, pada risalah itu ta'alluq dengan makhluk. Nabi Rasul kepada siapa? Rasul pada umat. Jadi kerasulan itu dia berkait dengan umat, berkait dengan makhluk. Jadi mana tinggi? Perkara yang berkait dengan Allah ke perkara yang berkait dengan makhluk? Tentulah perkara yang berkait dengan Allah. Maka Izzuddin bin Abdissalam mengatakan an-nubuwah itu lebih mulia daripada ar-risalah. Maka wal awwalu asyrafu, yang pertama iaitu an-nubuwah lebih mulia, itu kata Izzuddin ibn Abdissalam. Okey. Jadi kita jumhur atau pandangan yang sahihnya kata tidaklah, sebaliknya lah, risalah itu lebih mulia. Dah apa jawapan kepada Izzuddin bin Abdissalam ini? Warudda, dan ditolak, dirad pandangan Izzuddin tadi, bi anna risalata fiha ta'alluqani ma'an, sesungguhnya risalah itu, pada risalah itu ada dua ta'alluq sekali. Tidakkah kerasulan itu, risalah itu bukan ta'alluq dengan makhluk sahaja. Risalah atau rasul, utusan ni ta'alluq dua. Allah memberi wahyu kepada Nabi, maka bertakluk dengan Allah Ta'ala. Nabi menyampaikan wahyu pada umat, bertakluk kepada makhluk. Jadi dua ta'aluk lah situ. Maka dua ta'aluk lagi mulialah daripada semata-mata ta'aluk satu saja. Itu jawapannya. Itu sebabnya lah. Sebab apa tu jawapan kepada Izzuddin ibn Abdissalam. Okay. Walam yakul ala nabiyhi li'anna risalata walitambi. Walitambi. Ini muta'alliqun, berta'alluq dia dengan apa? Li'anna risalata, ta'alluq pada illah musannif pilih risalah itu. Nampak tak? Sini ta'alluq situ. Li'anna risalata ay walitambi. Kenapa musannif tak kata nabiyihi, dia kata ala rasulillah itu?
litambihi, kerana nak memberi penegasan, memberi tambih, peringatan, ala annal maqsuda fi hadzal ilmi, bahawa maksud tujuan pada ilmu ini, ilmu akidah ini, ithbatur risalah, ialah mengisbatkan kerasulan, allati hiya akhassu, yang mana kerasulan itu lebih khusus daripada nubuwah, kenabian. Sebagaimana dalam bab nubuwah lagi kita akan bincang rasul nabi ke macam mana. Qaul yang masyhurnya ialah alaqah antara nabi dan rasul itu umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Jadi nubuwah itu umum, risalah itu khusus. Sebab itu musannif memilih kalimah ala rasulihi. Habis. Kemudian masuk kepada syarah Syekh Al-Hudhudi. Shi ni isyarat kepada syarh ataupun syarih. Alhamdu huwa thana'u bil lisan, athana'u huwa thana'u bil lisani bil jamili minal awsafi. Katanya bermula puji itu ialah alhamdu, itu ialah puji dengan lidah, dengan sesuatu yang cantik, bil jamil, dengan yang indah, yang cantik, minal awsaf, daripada segala sifat-sifat, awil af'al, ataupun perbuatan-perbuatan. Okey. Masuk pada kata Muhasyi rahimahullah. Qauluhu alhamdu huwa ay lughatan. Alhamdu pada lughah, ay fil lughah, iaitu pada lughah. Maka kita faham sini, dia di sini musannif mengatakan seakan-akan lughatan itu mansub ala nazi'il khafid lah. Dia nasab kerana dihazah haraf khafat. Fil lughah. Ay fil lughatil Arab. Lughatan ay fil lughatil Arab. Pada bahasa Arab. Bidalili taqyidihi biqaulihi bil lisan. Okey, sekarang ni lughatan pada bahasa. Alhamdu lughatan pada bahasa. Apa maksud pada bahasa? Ai fi lughatil Arab. Pada bahasa Arab. Kenapa kita kaitkan bahasa di situ dengan bahasa Arab? Dalilnya apa? Bidalili taqyidihi biqaulihi bil lisan. Kerana dalil kait musannif dengan katanya bil lisan. Dalam ni dia katakan wa thana'u bil lisan. Puji dengan lidah. Puji dengan lidah. Dengan perkataan lah maksudnya. Jadi lughatan itu maksud di sini ialah lughatil Arab. Wa amma fil urfi, adapun alhamdu fil urfi pada uruf, fahuwa fi'lun. Ni ta'rif puji pada uruf. Fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman. Pada uruf, puji itu ialah perbuatan yang menunjukkan an ta'zimil mun'imi, di atas mengagungkan, membesarkan pemberi nikmat, bisababi kaunihi mun'iman, kerana sebabnya memberi nikmat. Jadi pada uruf, puji itu setiap perbuatan umum. Mana-mana perbuatan yang menunjukkan kita memuliakan, mengagungkan mun'im, yang memberi nikmat, kerana sebab dia beri nikmat, itu dipanggil puji pada uruf. Sebab itu kata Muhasyi wal muradu bil fi'li, maka yang dikendaki dengan fi'il. Fi'li mana? Fi'il dengan ni, fahuwa fi'lun ni. Maksud dengan fi'il ni ialah ma yashmalul qawla, yang merangkumi al-qawla wal-i'tiqad. Perbuatan di sini bukan maksud perbuatan anggota badan sahaja, tapi perbuatan ni merangkumi al-qawla wal-i'tiqada, perkataan dan juga i'tiqad hati. Itu perbuatan juga. Cakap, tidakkah cakap itu fi'lun? Fi'lun. I'tiqad, tidakkah i'tiqad itu fi'lun qalbi? Fi'lun juga. Okey. Tapi kenapa di sini
musannif hanya menghadkan kepada menyebut makna lughawi sahaja pada alhamdu. Kata muhasyi kita, wa inna maqtasara 'alal ma'na lughawi, hanya musannif di sini menghadkan di atas makna lughah sahaja, isyaratan, kerana mengisyaratkan, ila annahul muradu, bahawa itulah yang dikehendaki, itulah yang dimaksudkan, minal ahadithi ad-dallati, daripada hadis-hadis yang menunjukkan ala talabil ibtida'i bilhamdi, yang menunjukkan dituntut kita memulakan perbuatan dengan puji. Walaisal muradu minha, dan bukanlah maksud daripada hadis tersebut al-ma'nal urfi, makna pada uruf, ala tahqiq, atas qaul yang tahqiq. Okey, jadi musannif menyebut pada ta'rif, menghadkan pada menyebut ta'rif alhamdu itu pada bahasa sahaja. Kenapa? Kerana nak mengisyaratkan bahawa itulah yang dimaksudkan pada hadis-hadis yang menuntut kita memulakan dengan puji. Mana? Kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdalah. Kan ada riwayat menyebut alhamdalah kan? Fahuwa aqta' itu. Maka puji-pujian itu, yang dimaksudkan itu puji dengan lisan. Maka ini sesuai dengan ta'rif alhamdu lughatan. Dari kerana itu, musannif menyebut di sini ta'rif lughawi. Dia tak bawa ta'rif al-urfi, yang mana ta'rif urfi itu umum. Bukan hanya lidah. Kerana nak mengisyaratkan bahawa tuntutan hadis tu supaya kita mula dengan puji. Puji mana? Puji lidah. Maka puji lidah itu ialah makna yang mafhum daripada puji pada lughah. Jelas Walaisal muradu minhal ma'nal urfi, bukanlah yang dimaksudkan daripadanya ialah al-ma'nal urfiyya, makna pada uruf, ala tahqiq, atas qaul yang tahqiq. Kenapa? Li'annal urfa tari'un, kerana uruf itu mendatang. Dalam ilmu wad'u wal ma'ani, wada' sesuatu lafaz kepada makna itu, maka satu lafaz dia ada wada' peletakan pada maknanya itu, makna asal. Okey, makna asal satu lafaz. Dan ada makna tersebut, lafaz tersebut kadang-kadang ada makna yang mendatang. Kerana apa? Melihat kepada uruf. Makna tersebut jadi khusus atau umum. Jadi uruf tersebut yang menentukan ataupun mengkhususkan makna lughah tersebut itu, uruf itu datang kemudian. Li'annal urfa tari'. Uruf ni tari'. Sebagaimana contoh dabbah. Dabbah lughatan ay kullu ma yadibbu 'alal ard. Setiap benda yang melata atas bumi. Itu pada peletakan bahasa. Wad'il lughawi, pada peletakan bahasa. Tapi pada uruf penggunaan, orang Arab gunakan dabbah tu merujuk kepada binatang yang kaki empat. Kenderaan kuda, tunggangan, himar dan seumpamanya, dabbah. Jadi, uruf tersebut tariq, dia mendatang. Ba'da li'annal urfa tari'un. Ba'da syar'i, selepas daripada syari', penggunaan syarak. Maka, apabila syarak menggunakan lafaz alhamdu di sini dengan maksud puji dengan lidah, maka kena fahamlah dengan apa makna syarak tersebut. Maka fatuhmal an-nususu al-waridatu 'ala al-ma'na al-lughawi. Maka ditanggunglah nas-nas yang datang itu atas makna lughawi. Maka syarak ni datang, bila datang syarak kepada datang wahyu daripada Allah, Al-Quran atau hadis, maka datang kepada umat Arab yang mana faham bahasa Arab, faham wad'il lughawi, makna kalimah tersebut pada bahasa. Maka dipahamkan pada makna pada bahasa dahululah, sebelum datangnya makna urfi. Kerana makna urfi itu apabila dah
dah lepas itu baru jadi makna urfi. Adapun pada peletakan asal dipaham mengikut makna lughawi. Maka fatuhmalun nususul waridatu 'ala al-ma'na al-lughawi li'annahu al-mawjudu idh dhaka. Kerana itulah yang ada, makna yang ada ketika itu. Makna yang ada ketika itu ialah makna lughawi yang difaham oleh orang Arab apabila ketika mana diturunkan wahyu kepada mereka. Itu ialah kenapa musannif mengambil dan menyebut makna lughawi saja. Ala tambahan pula ala anna tafriqah. Dengan makna kalau kita atas bahawa sesungguhnya. Kalau terjemah betul-betul lah. Tapi makna konteks ayat ni kita boleh katakan ala anna tambahan pula ala anna tafriqata bahawa perbezaan itu bainal ma'nahu lughawi antara makna hamdi pada bahasa wal urfi dan hamdi pada urfi istilahun. Lebih-lebih lagi perbezaan antara hamdu antara makna lughawi dan makna urfi itu istilah. Istilah ni benda yang dipersetujui, dipersepakati. Mustalah. Apa yang orang setuju tak? Mustalah. Itu istilah li ba'dil mutakallimin bagi sebahagian ahli kalam yang membezakan antara hamdu lughatan dengan hamdu urfan. Maka kerana itu musannif mengembalikan kepada makna lughah dan disebut makna lughah sahaja. Wa illa jika tidak ai wa illam nakul anna tafriqata istilahun bainal mutakallimin fa ahlul lughati maka ahli bahasa wasyar'i dan ahli syarak juga qad tatabaku sungguhnya mereka telah sepakat setuju ala anna haqiqatal hamdi bahawa hakikat puji itu al-wasfu bil jamil ialah mensifatkan dengan benda yang dengan kecantikan, benda yang elok. Al-wasfu bil jamil sepakat. Ahli lughah pun maksud puji itu makna mensifatkan benda yang cantik, benda yang elok. Syarak pun menganggap puji itu ialah pensifatan ataupun mensifatkan sesuatu yang elok. Jadi sepakat. Habis. Kemudian qauluhu ath-thana huwa ath-thana'u. Huwa ath-thana'u. Jadi ini nampak panjang ni, huwa ath-thana'. Perbahasan dia stesen dia panjang ni. Jadi nak baca kitab-kitab gini kena cari stesen lah. Kalau tidak nak bukti tak kena lagi. Jadi payah. So jadi ath-thana' ni pun panjang juga ni, maka kita simpanlah puji-pujian itu wath-thana'u pada kesempatan yang akan datang. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.